Panas, Anwar digesa, bebaskan Najib. Pertemuan Zaid dan Najib di penjara, rupanya ini yang berlaku. Rupanya ini Panglima UMNO yang akan sertai Perikatan Nasional. 30,000, mana Anwar dapat angka? Lawatan ke penjara, Zaid pesenda undang-undang. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak demi rakyat. Katanya jumlah 42 juta ringgit iaitu nilai dalam kes rasuah SRC International yang Najib disabit bersalah hanyalah perkara kecil berbanding kes lain dalam negara. Kehadapan Perdana Menteri, anda perlu ubah fikiran tentang Najib demi rakyat, biarkan dia bebas. Dalam pilihan raya negeri akan datang ini, Kerajaan Madani perlu menang. Anda perlu jadi Perdana Menteri untuk beberapa tahun lagi, ciap Zaid. Zaid berkata, UMNO kini dalam keadaan lemah dan hanya Najib yang mampu membantu parti itu menang dalam PRN yang akan diadakan di 6 negeri nanti. Sudah tentu dia sudah didapati bersalah, tetapi dalam scheme of things, 42 juta ringgit adalah small change. Lagipun mulai sekarang, rasuah adalah perkara yang sudah berlalu di bawah kepimpinan anda yang tegas dan bersih. Tiada siapa boleh kata anda berlembut dengan rasuah jika mengampuni Najib, katanya lagi. Zaid kemudian memberitahu Malaysia Kini bahawa dia hanya menyatakan 42 juta ringgit dalam kes bekas Perdana Menteri itu adalah lebih kecil berbanding kes-kes rasuah lain yang melibatkan ratusan juta atau malah berbilion ringgit. Najib kini menjalani hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit berikutan tuduhan rasuah terhadapnya dalam kes SRC International berjumlah 42 juta ringgit. UMNO sebelum ini telah membuat permohonan agar bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan diraja. Anwar yang turut menganggotai lembaga pengampunan telah menjelaskan setiap individu yang disabitkan bersalah ada hak untuk mendapatkan pembebasan dengan memfailkan permohonan dengan lembaga itu. Bagaimanapun dia berkata, pengampunan adalah hak mutlak yang di-Pertuan Agong. Pertemuan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak baru-baru ini mendapat kebenaran daripada Ketua Pengarah Penjara Malaysia. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut mengesahkan beliau menerima makluman permohonan lawatan tersebut daripada Ketua Pengarah Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Jelas beliau, kebenaran berkenaan tersebut adalah berdasarkan bahagian 10 Peraturan 86 Peraturan Penjara 2000 mengenai perhubungan banduan dengan saudara mara dan rakan-rakannya, iaitu kebenaran khas lawatan diberikan oleh Ketua Pengarah Penjara atau Menteri. Kebenaran khas adalah daripada Ketua Pengarah Penjara atau saya. Ketua Pengarah Penjara maklum kepada saya dan saya tahu proses seterusnya diberikan oleh Ketua Pengarah Penjara. Yang penting Ketua Pengarah memaklumkan pada saya dan saya ambil maklum. Soal macam mana dia maklumkan kepada Timbalan Perdana Menteri, itu proses seterusnya, katanya ketika sidang media di lobi Parlimen. Tambahnya, lawatan yang membawa makanan dari luar pula tertakluk kepada bahagian 10 Peraturan 99 yang tertakluk kepada kebenaran lawatan. Tiada seorang pun pelawat boleh dibenarkan membawa masuk apa-apa makanan dari luar, melainkan jika dibenarkan pegawai yang menjaga. Tambah Saifuddin, tempoh masa lawatan juga bergantung kepada budi bicara pegawai yang bertugas mengiringi pelawat berjumpa dengan banduan di dalam penjara. Saya nak sebut yang dikatakan bahawa dia, iaitu Zahid, bawa alat elektronik. Itu tak betul. Saya bercakap sendiri dengan Datuk Muhammad Nordin Ibrahim. Siapa pun masuk, dia kena lalui pemeriksaan. Macam biasa, tak kira pangkat. Soal masa jumpa 30 minit ke, 40 minit ke, 45 minit. Pertemuan itu dengan kehadiran pegawai penjara. Jadi pegawai penjara adalah pihak yang mempunyai autoriti untuk membuat keputusan pada masa itu. Jadi seperti mana saya sebut tadi, Peraturan 86 dan 99 dari hal izin melawat dan juga makanan. Begitu jugalah tempoh masa. Pegawai yang berjelia pada ketika itu yang akan membuat pertimbangan berapa lama lawatan itu dibenarkan. Saya pun dulu pernah melawat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di penjara Sungai Buloh dan kadang-kadang saya dapat jumpa 15 minit, kadang saya dapat 30 minit, jarang-jarang saya dapat 45 minit. Ia bergantung kepada budi pegawai masa itu, ujarnya. 3 daripada 10 Panglima UMNO disebut-sebut bakal menyertai Perikatan Nasional adalah dari Johor. Menurut laporan Sinar Harian, memetik sumber tanpa nama, akhbar itu melaporkan ketiga-tiga mereka adalah pemimpin berpengaruh dan mempunyai jawatan penting dalam UMNO sebelum ini. Maaf, saya tak boleh dedahkan nama mereka buat masa ini, tapi saya boleh beritahu bahawa 3 daripadanya adalah dari Johor. Tentulah mereka ini orang penting, sebab itu kita panggil walot. Pengumuman penyertaan mereka akan dibuat dalam masa terdekat, kata sumber itu. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin dan Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris baru-baru ini mendakwa 10 Panglima UMNO
akan menyertai Perikatan Nasional tidak lama lagi. Setakat ini hanya bekas tokoh UMNO Kelantan Anwar Musa secara rasmi mengesahkan sudah menyertai PAS, manakala bekas pengerusi UMNO Selangor Nur Omar cuma aktif berkempen untuk Perikatan Nasional. Bersatu juga dilaporkan dalam proses memburu bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin. Anwar, Noh dan Khairi dipecat daripada UMNO antara Disember tahun lalu dan Januari tahun ini. Beberapa tokoh kanan UMNO dari Johor turut digantung, termasuk bekas Naib Presiden Parti Hishamuddin Hussein dan bekas Exco serta Adun Tiram Maulizan Bujang. Hishamuddin kini adalah ahli Parlimen Sembrong. Kedua-dua Hishamuddin dan Maulizan mengadu bahawa penggantungan mereka tidak mengikut prosedur kerana mereka tidak pernah dikenakan prosiding tata tertib. Razi Jidin hari ini mempersoalkan angka disebut Anwar Ibrahim semasa Perdana Menteri itu mendakwa ada 30,000 pelajar tidak menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia sebelum ini. Sebaliknya, kata Razi, Kementerian Pendidikan Malaysia sebelum ini mendedahkan hanya terdapat 14,858 pelajar tidak mengambil peperiksaan itu. Laporan media mendedahkan 14,858 orang calon tidak menduduki SPM. Jadi sekarang ini, boleh Perdana Menteri sebutkan 30,000 pelajar itu dari mana datang data ini? Sama ada Menteri Pendidikan menipu Perdana Menteri? Saya tidak tahu. Atau Perdana Menteri bercakap sendiri tanpa merujuk mana-mana fakta, katanya semasa sidang media di lobi Parlimen. Razi yang pernah menjadi Menteri Pendidikan di bawah kerajaan terdahulu mendakwa kenyataan Anwar semalam seolah-olah cuba menyalahkannya berhubung perkara itu. Namun, kata Razi, peperiksaan SPM berkenaan berlaku ketika dia bukan lagi memegang jawatan Menteri Pendidikan. Semalam semasa sesi dialog awam bersama pelajar universiti Dadaan Jabatan Perkhidmatan Awam di Bangi Selangor, Anwar mendakwa seramai 30,000 pelajar direkodkan tidak menduduki peperiksaan selepas era ancaman COVID-19. Anwar berkata perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang meminta laporan dan kajian teliti dilakukan berkaitan perkara terbabit. Ini berlaku pasca COVID-19 dan keadaan politik yang tidak tentu arah. Selain tidak ada dasar yang jelas, bagaimanapun ada Menteri Pendidikan ketika itu dan tak boleh pantau anak-anak yang tak ambil peperiksaan, katanya. Kata Razi, Anwar sepatutnya tidak bermain politik dalam isu pendidikan dan menggesa Perdana Menteri supaya membetulkan fakta sebelum membuat tuduhan kepadanya. Beberapa laporan media semalam memetik Anwar sebagai berkata, angka 30,000 pelajar yang tidak menduduki peperiksaan itu adalah dalam kalangan calon SPM 2022. Baru-baru ini pula KPM mendedahkan terdapat seramai 14,858 pelajar tidak menduduki SPM 2022. Kerajaan hari ini dikecam berhubung layanan istimewa yang diberikan kepada Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi dan Timbalan Menteri Dalam Negeri Syamsul Anwar Nasarah ketika mereka melawat Najib Razak di penjara Kajang. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Pengarah Eksekutif Lawyers for Liberty Zaid Malik berkata peruntukan sedemikian untuk Najib dan tahanan VIP lain hampir tidak pernah didengar. Katanya layanan istimewa yang diberikan kepada Najib adalah satu penghinaan terhadap prinsip kesaksamaan di bawah perkara 8 Perlembagaan Persekutuan. Kerajaan yang diamanahkan untuk menegakkan perlembagaan mesti menjawab bagaimana ini boleh dibenarkan. Tahanan dan banduan lain terpaksa bergelut untuk mendapatkan rawatan perubatan yang sewajarnya atau pembebasan sementara ehsan apabila kehilangan orang tersayang. Layanan terhadap tahanan dan banduan lain dianggap keji dan bersempadan dengan hampir tidak berperi kemanusiaan, katanya. Kini setelah satu presiden ditetapkan, Zaid menggesa Putrajaya supaya membenarkan lawatan oleh rakan dan ahli keluarga banduan dan tahanan lain seperti yang diberikan kepada Najib. Zahid semasa ucapan penggulungan pada Perhimpunan Agung UMNO Sabtu lalu memaklumkan kepada perwakilan bahawa dia dan Syamsul membawa makanan kegemaran Najib ketika melawat bekas Perdana Menteri itu dan sempat bersarapan bersama selama setengah jam. Berikutan itu, Zahid berkata dia juga meluangkan masa 90 minit lagi bersendirian dengan Najib. Beberapa bekas banduan memberitahu Malaysia Kini bahawa ini adalah di luar kelaziman kerana lawatan biasanya berlangsung antara 45 hingga 60 minit. Banduan dan pelawat turut dipisahkan oleh penghadang kaca dan makanan dari luar sama sekali tidak dibenarkan. Awal hari ini, Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendedahkan bahawa Zahid dan Syamsul Anwar mendapat kebenaran khas daripada Komisioner Jeneral Jabatan Penjara Nordin Muhammad mengikut Peraturan 86 dan 99 Peraturan Penjara 2000. Saifuddin berkata dia dimaklumkan mengenai kebenaran khas yang diberikan Nordin sebelum lawatan itu. Menurut Peraturan Penjara 2000, hanya Menteri dan Komisioner Jeneral Penjara yang mempunyai kuasa untuk mengetepikan peruntukan tertentu.